Assalamualaikum. Selamat malam semuanya yang ada dalam Zoom pada malam ni. Bersama saya lagi pada malam Selasa. Saya Akila Syafiqah, Dietitian S1 yang biasanya akan berkongsikan topik-topik menarik mengenai kesihatan dan juga produk. Jadi malam ni memandangkan kita akan menyambut bulan Ramadan tak lama lagi. Sebab tu saya pilih tajuk Kekal Bertenaga Ketika Berpuasa. Sebab memandangkan kita dah nak masuk bulan Ramadan ni, saya rasa topik ni sangatlah penting. Malam ni saya akan kongsikan tips-tips macam mana kita nak kekal bertenaga ketika berpuasa. Sebab kalau bila kita cakap tentang berpuasa ni kan, bulan puasa ni terutamanya ada stigma-stigma ataupun orang selalu akan anggap ataupun fikir bila puasa je mesti tak ada tenaga, mesti cepat penat, mesti tak produktif. Betul tak? Jadi hari ini saya akan kongsikan topik yang penting iaitu macam mana kita nak kekal bertenaga ketika berpuasa. Mungkin untuk orang yang ramai orang dah tahu macam mana trik dia nak sentiasa bertenaga sebab kita pun dah beberapa tahun kita berpuasa, kita belajar puasa daripada kita kecil dahulu. Tapi hari ini kalau untuk orang yang dah tahu, saya cuba nak ingatkan semula ataupun mungkin cara kita buat selama ni tak betul. Ada benda-benda lain yang kita tertinggal ataupun terlepas pandang. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang topik iaitu kekal bertenaga ketika berpuasa. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Kumi, Encik Fazil, Casey, May, ABC yang ada dalam Zoom pada malam ni. Jadi topik pada hari ni sebenarnya agak mudah untuk kita faham. Okey, jadi apa tips-tips untuk kita kekal bertenaga? Yang pertama adalah minum air yang secukupnya. Kalau dengar selalu macam, alah dah biasalah dengar minum air secukupnya 8 gelas sehari. Tapi saya rasa saya kena ingatkan juga. Sebab biasanya orang yang berpuasa ni, dia akan selalu minum air manis. Banyak minum air manis, banyak minum air selain daripada air putih ataupun air masak. Jadi untuk orang yang selalu kerap minum air manis waktu bulan puasa, saya faham. Bila bulan puasa je kita rasa macam craving. Macam mengidam nak air manis, betul tak? Dah penat seharian puasa tu rasa macam reward diri. Tapi kita kena faham, kita kena juga minum air yang secukupnya. Air putih. Air putih. Jadi apa kepentingan air masak ni ataupun air putih dalam bulan puasa, sewaktu kita berpuasa? Yang pertama sekali adalah dia sokong kita punya fungsi penghadaman. Kita faham kan, bila kita berpuasa, badan kita ni ataupun kita punya sistem penghadaman perut kita adalah tempoh untuk dia berehat. Jadi kita nak reset semula, bagi dia rehat. Jadi kita nak pastikan kita punya sistem penghadaman tu bertambah baik. Kita nak baiki kita punya sistem penghadaman. Kita nak reset semula. Jadi air putih ni penting untuk sokong kita punya sistem penghadaman. Lagi satu, dia akan optimumkan fungsi dalam badan kita. Fungsi organ dalam badan kita. Jadi sebab itulah untuk organ tu berfungsi, berjalan dengan baik, perlukan air yang secukupnya. Bila kita tak cukup minum air kan, cepat rasa letih, cepat rasa dahaga ataupun kita panggil dehidrasi. Sebab itulah kita rasa penat. Sebab itulah kita rasa macam lesu. Pastikan minum air secukupnya. Jadi macam mana nak pastikan kita minum air yang cukup semasa bulan puasa? Sebab waktu bulan puasa, kita akan berpuasa selama lebih daripada 10 jam. Kadang-kadang 13 jam kan. Okay, jadi cara dia, yang pertama, kita bangun je sahur, kita minum 1 gelas air. Bangun sahur, kita minum 1 gelas air. Lepas tu kita sahur. Kalau kita sahur, kita minum lagi 1 gelas air. Itu untuk sahur. 2 gelas dah cukup dah. Kemudian waktu kita dengar je azan maghrib, kita bukalah dulu dengan makanan yang kita biasa buka, contohnya kurma ke, susu ke, air ke. Kemudian pastikan ada ambil air putih 1 gelas. Untuk orang yang makan berat dulu, 1 gelas sebelum makan. Untuk orang yang solat maghrib dahulu, lepas solat maghrib 1 gelas air. Okey, waktu sekarang dah 5 gelas dah. Lepas kita solat isyak, 1 gelas lagi. Lepas solat tarawih, 1 gelas. Sebelum tidur, 1 gelas. Jadi cukuplah 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Biasanya saranan kita ada 8 gelas sehari lah. Kalau nak lebih, itu terpulang pada kita.
Okey, kemudian kita kena dapatkan rehat dan tidur yang cukup. Dapatkan rehat dan tidur yang cukup sebab waktu kita bulan puasa, rutin tu dah macam berubah sikit. Kalau malam-malam kita solat tarawih kan, ada yang solat 8 rakaat, ada yang solat 20 rakaat. Lepas habis je tarawih, mungkin contohnya kita tidur pukul 11 malam. Tidur pukul 11 malam. Kemudian pagi tu pula kita nak bangun sahur. Jadi masa tidur tu mungkin kita dah berubah sikit daripada kebiasaannya. Jadi pastikan kita dapat rehat dan tidur yang cukup. Caranya adalah first kali kita jangan berjaga malam. Jangan berjaga malam. Pastikan kita tidur awal sebab kita tahu esok nak kena bangun sahur. Pastikan kita dapat sahur lah. Okay, yang tu pertama, jangan berjaga malam. Tak kisahlah main phone ke, apa ke. Yang kedua, sebelum kita tidur tu, jangan makan makanan berat. Kalau kita makan makanan berat contohnya kan, kita moreh, kalau orang Islam ni, waktu kita lepas solat tarawih tu, kita ada makan-makan sikit, kita panggil moreh. Jadi kalau kita moreh tu janganlah makan makanan berat sangat. Kalau kita tahu kita nak tidur awal. Sebab bila makan makanan berat ni, memang susah nak tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, cukupkan waktu tidur. Cukupkan waktu tidur. Bila saya cakap cukup tu macam berapa jam. Jadi ikut waktu kita. Kita dah tahu badan kita untuk pastikan kita dapat tidur yang cukup berapa jam. Ada orang 6, ada orang kena 8 jam. Jadi pastikan kita pandai uruskan waktu kita berpuasa tu untuk pastikan kita dapat tidur yang dan rehat yang cukup. Supaya waktu kita puasa kita tak lesu, kita tak mengantuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, jadikan tidur tu satu priority. Utamakan tidur. Sebab kita tahu kalau badan kita tak cukup tidur, kita akan cepat macam mood swing. Selalu rasa macam moody je. Lepas tu memori kita pun susah nak ingat. Immunity badan kita akan jadi lemah. Jadi itu antara sebab kalau kita tak cukup tidur. Sebab itulah pastikan kita dapat rehat dan tidur yang cukup. Okey, seterusnya makanan yang seimbang, sederhana dan pelbagai. Seimbang, sederhana dan pelbagai. Tak kisahlah, kita kena jaga makanan, tak kisahlah masa kita berpuasa ke, masa kita bersahur, tak kisah. Tapi sebab kita tahu bila kita berpuasa ni, tempoh untuk kita makan tu singkat berbanding dengan hari biasa. Jadi kita kena gunakan waktu tu untuk makan makanan yang berkhasiat, makanan yang seimbang, secukupnya supaya kita dapat nutrien ataupun kita punya zat dalam badan tu secara optimum. Jadi contohnya makanan seimbang tu macam kita pastikan kita dapat protein, fiber ataupun serat yang mencukupi. Yang kedua adalah bersederhana dalam pemakanan. Tak apa, yang seimbang tu nanti saya akan ulaskan sedikit lagi. Kedua adalah bersederhana dalam pemakanan kita. Contohnya kalau kita pergi bazar tu, bazar Ramadan kan, kalau boleh nak beli semua. Sebab kita tahu kita tengah rasa lapar, so itu nak makan, ini nak makan, macam-macam kita beli. So bila balik je, tak habis makanan, mubazir. Betul tak? Jadi waktu kita beli dekat bazar Ramadan tu pastikan bersederhana juga. Jangan berlebihan waktu beli. Okey, kalau untuk cakap pasal bazar ataupun masak sendiri, kalau boleh waktu kita berpuasa, janganlah setiap hari kita pergi bazar Ramadan. Jangan setiap hari kita pergi bazar Ramadan. Kalau boleh kita kurangkan pergi bazar Ramadan, kita masak makanan sendiri dekat rumah. Sebab bila masak makanan sendiri dekat rumah, kita boleh kawal, kita nak tambah lagi banyak sayur ke, kita nak tambah lagi buah ke, kita nak kurangkan masin ke, kita tak nak makan makanan yang berlemak ke. Kita boleh ubah ataupun pandai-pandai di sini untuk masak makanan yang lebih sihat. Okay, jadi pilihlah untuk masak dekat rumah dan jarangkan, pastikan kita jarang beli dekat bazar Ramadan. Okey, yang kemudiannya adalah waktu kita makan tu, pastikan kita makan ataupun berbuka dengan kurma ataupun susu dahulu. Mengikut sunnah lah. Barulah kita makan makanan berat. Perlahan-lahan. Sebab kita tahu perut kita ni dah berapa jam berpuasa tanpa makanan. Jadi kalau dia terus terima makanan yang berat, dia akan buatkan perut kita rasa tak selesa. Tak selesa. Jadi slow-slow, sebab itulah ajaran ataupun saranannya kita berbuka dengan kurma ataupun susu dahulu ataupun makanan-makanan yang ringan dahulu.
Untuk orang yang dah terbiasa makan makanan berat selepas solat maghrib, boleh teruskan. Tapi untuk mereka yang saya tak boleh, saya kena makan makanan berat dulu baru saya boleh solat. Itu pun atas kita punya kemampuan sendiri. Sebab kita pun dah berpuasa lama kan. Okay. Kemudian kita bercerita tentang makanan yang seimbang. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau cakap pasal makanan yang seimbang ni, senang kita nak faham suku-suku separuh. Suku nasi ataupun karbohidrat, suku adalah protein dan separuh lagi adalah sayur dan juga buah-buahan. Suku tu, karbohidrat tu dalam satu genggam, kita boleh guna tangan kita untuk faham, satu genggam tangan kita. Tu kita punya karbohidrat ataupun nasi ke, mi ke, roti ke, ataupun jagung ke, apa-apa saja. Kemudian protein dekat saiz tapak tangan kita. Saiz tapak tangan kita cukupkan protein. Kemudian sayur dengan buah. Satu cedok tangan kita tu. Satu cekuk sayur dengan buah. So makanan yang seimbang. Okey, karbohidrat tu pastikan kita pilih karbohidrat yang kompleks. Contohnya macam bijirin, kita pilih roti wholemeal, kita pilih beras perang. Kalau karbohidrat kompleks ni, dia lagi tinggi serat dan juga kita rasa kenyang lagi lama. Kenyang lagi lama. Biasanya dia tahan 8 jam dalam kita punya badan untuk dicernakan. Sebab itulah kita sarankan karbohidrat kompleks berbanding dengan karbohidrat ringkas. Karbohidrat ringkas tu contohnya macam yang makanan yang bergula tinggi tu. Contohnya kita makan kek, kita makan kuih muih. Semua tu senang untuk dicernakan. Maksudnya waktu kita makan kita rasa kenyang. Tapi tak sampai berapa jam selepas pada tu kita dah rasa lapar semula. Sebab itulah kita sarankan ambil karbohidrat kompleks. Yang kedua adalah protein. Protein ni contoh tak kisahlah kita protein ayam ke, ikan ke, telur ke, tahu ke, tempe ke, apa-apa saja jenis protein bagus untuk kita masukkan dalam kita punya pemakanan. Sebab protein ni struktur dia lebih kompleks. Dia bukan senang dicerna ataupun dihadamkan macam lemak. Kalau makanan yang berlemak ni, dia senang diserap ataupun dicerna masuk dalam saluran darah kita. Okay, jadi tu antara pemakanan-pemakanan yang patutnya kita cuba makan lah. Protein ni juga dia ada dalam perut kita lagi lama supaya kita dapat rasa kenyang lebih lama lagi. Sebab itulah pentingnya makanan suku-suku separuh. Cakap tentang pelbagaikan makanan tu, tadi kan seimbang, sederhana dan juga pelbagai. Pelbagai tu pastikan pelbagaikanlah kita punya sumber protein, kita punya sayur-sayuran, buah-buahan, pelbagaikan. Okey. Jadi apa yang kita tak digalakkan ataupun tak boleh untuk kita cuba kerapkan makan sewaktu kita bulan puasa. Okey, yang pertama adalah makanan yang berlemak ataupun berminyak. Makanan yang berlemak ataupun berminyak. Sebab makanan ni dia cepat dicerna, kemudian kita tak nak contohnya nanti tinggi kolesterol. Bacaan-bacaan 3 bacaan kita dalam darah kita tu tinggi. Tinggi kolesterol, makan makanan yang tak sihat. Kalau kita rasa macam nak makanan yang macam bergoreng, pastikan guna minyak yang sangat sedikit. Contohnya guna air fryer ke, berbanding dengan makanan-makanan yang dimasak dalam minyak yang banyak sewaktu kita berpuasa. Okey, yang seterusnya adalah makanan masin. Tu saya letak contoh je lah makanan masin tu. Apa-apa saja yang kita rasa macam masin tu tak sesuai lah sebab bila masin ni air dalam badan kita akan hilang dengan cepat. Air dalam badan kita akan hilang dengan cepat. Lepas tu sebab itulah tekak kita akan rasa macam haus, dahaga, cepat lesu, letih. Kurangkan makanan-makanan masin. Yang ketiga adalah makanan air yang manis ataupun air berkarbonat. Air manis ataupun air berkarbonat. Okay, air manis ataupun berkarbonat ni dia tinggi GI. Tinggi GI tu maksudnya tinggi gula. Indeks glikemik dia tinggi. Bila tinggi, cepat serap dalam badan, lepas tu cepat balik lapar. Sebab itulah kita tak sarankan. Dan lagi satu, dia adalah kalori yang kosong. Maksudnya kita akan rasa kenyang waktu tu, kita dah tak makan benda lain, tak minum air lain. Padahalnya benda tu akan buatkan kita hilang air dengan cepat waktu kita berpuasa nanti. Jadi jangan minum air yang manis ataupun berkarbonat banyak sangat.
Seterusnya, jangan meninggalkan sahur. Kita tahu sahur ni sunnah, kita tahu sahur ni sangat digalakkan sebab sahur ni kalau kita macam nak bandingkan, dia sama macam kita makan breakfast, sarapan pagi. Kita nak pastikan kita dapat tenaga seharian. Sebab itulah kita jangan tinggalkan sahur. Jadi pilihan makanan macam yang saya ceritakan tadi, pastikan seimbang. Pilih makanan yang kenyang supaya kita rasa kenyang lebih lama. Tak cepat lapar. Itu kepentingan sahur. Okey, yang seterusnya adalah sibukkan diri. Sibukkan diri waktu kita bulan puasa. Kalau kita macam selalu lemah, kita rasa lesu je. So, kita sibukkan diri supaya kita nak elakkan daripada kelesuan tu. Selain daripada kita buat ibadah, kita boleh buat perkara-perkara lain. Contohnya kita bersihkan rumah ke, kita berkebun, kita baca buku, kita buat hobi kita, dan sebagainya. Macam itulah contoh dia. So pastikan kita sibuk dengan aktiviti-aktiviti harian supaya kita tak rasa lesu. Okay, yang seterusnya adalah lakukan senaman. Yang ni susah sikit. Sebab kalau kita tak berpuasa pun macam susah nak ajak orang buat. Okay, tapi tak apa. Bagi siapa yang ada kemampuan, ada masa, boleh cuba lakukan senaman ringkas. Lakukan senaman ringkas. Tak lama pun tak apa. Kita just nak kita punya muscle ataupun otot tu bergerak, kita aktif. Dalam 15 ke 20 minit buat senaman ringkas. Sama ada sebelum kita berbuka ataupun kalau tak boleh, tak ada kemampuan, lapar, kita buat selepas kita berbuka. Buat senaman ringkas saja. Jadi kalau rasa macam tak mampu lah nak buat bulan puasa, cuba untuk sibukkan diri tadi. Okey. Seterusnya, saya nak kongsikan tips untuk kanak-kanak semasa di bulan puasa. Kanak-kanak ni sebab dia baru nak belajar berpuasa, betul tak? Jadi cara kita nak didik dia, cara kita nak pastikan dia boleh berpuasa seharian adalah yang pertama, ajak ataupun sarankan dia minum susu berbanding jus. Minum susu berbanding jus. Sebab apa? Susu ni dia adalah cecair yang mengandungi nutrisi ataupun dia adalah minuman yang lagi sihat berbanding jus dan dan mengenyangkan. Lebih sihat dan mengenyangkan. Dan dia rendah GI. Tadi saya cerita kalau dia tinggi GI, dia akan senang dicerna ataupun dihadamkan. Jadi kita cepat lapar. Jadi susu ni mengenyangkan tapi cukup nutrisi. Protein ada, kalori ada, lemak ada sedikit. Jadi sebab itulah kita akan jadi kenyang lebih lama. Mereka boleh dapat bertahan untuk berpuasa lebih lama. Okay. Untuk pemakanan, macam yang saya ceritakan tadi, sama je macam kita. Pastikan mereka cukup protein, sayur, buah, makanan yang seimbang, pelbagaikan makanan. Okay, untuk kanak-kanak yang aktif bersukan, contohnya walaupun bulan puasa dia masih lagi ada aktiviti-aktiviti sukan dekat sekolah kan. Sekarang air untuk hidrasi tu lebih penting daripada pemakanan dia. Pemakanan dia boleh makan tapi pengambilan air tu lagi penting sekarang. Sebab kita tak nak dia letih kekurangan air dalam badan. Okay. Ataupun cara yang selain daripada tu adalah kita kurangkan durasi. Kalau selama ni dia buat 1 jam, kita kurangkanlah, siang dia puasa. Ataupun kalau dia macam selalu bawah terik cahaya matahari tu, kurangkan dia duduk bawah cahaya matahari. Hindari cahaya matahari langsung dalam tempoh yang lama. Okay. Yang seterusnya adalah pastikan mereka elakkan makanan yang berempah dan juga pedas. Makanan yang berempah atau juga pedas. Ataupun ada yang cakap anak saya tak boleh, dia kena makan pedas sikit. Boleh, bagi dia sikit je. Kalau dia minat makanan pedas tu, bagi dia sikit saja. Okay, sebab apa kita nak suruh mereka elakkan makanan yang berempah dan juga pedas ni? Sebab apa? Sebab untuk orang yang berpuasa ni, terutama sekali untuk perut kanak-kanak, dia akan banyak menyebabkan masalah penghadaman. Contohnya reflux ataupun kembung perut. Reflux tu asid akan naik ke atas.
Reflux. Itulah kita tak nak masalah-masalah penghadaman terjadi. Kemudian jangan makan berlebihan. Tak semestinya untuk budak-budak yang berat badan berlebihan ataupun obes saja. Budak-budak yang normal, semua jenis berat badan pun kita jangan galakkan makan berlebihan. Sebab ibu bapa faham, bagi makan banyak-banyak, bagi dia kenyang betul-betul, betul tak? Bagi makan banyak, bagi kenyang betul-betul. Tapi kita kena ingat perut budak tu sama. Saiz dia sama je. Makan banyak-banyak ke apa semua mungkin akan dibuang juga nanti ataupun mungkin rasa kenyang tu akan sama saja. Kapasiti perut dia adalah kecil untuk bagi budak-budak ni. So jangan ajak mereka ataupun suruh mereka makan secara berlebihan. Okay, jadi hari ini saya nak kongsikan produk-produk SN1 yang sesuai sewaktu di bulan puasa dan apa dia punya fungsi. Pertama sekali adalah MENA ataupun nama sebelum ni adalah MANA. MANA ni fungsi ataupun dia punya manfaat adalah untuk melancarkan kita punya salur darah dan juga saraf. Sebab kalau boleh kita nak untuk orang yang ada penyakit, terutamanya penyakit yang melibatkan 3 bacaan tu, darah tinggi, kolesterol, kecil manis, kita nak reset semula. Reset semula. Di samping kita berpuasa, kita ambil nutrisi tambahan yang boleh melancarkan salur darah dan juga saraf kita. Kita nak bagi salur darah dan juga saraf kita tu lebih sensitif. Dengan itu dah boleh membantu untuk normalkan kita punya bacaan gula dan juga tekanan darah. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah kesihatan. Contohnya orang yang ada gastrik, setiap kali berpuasa je dia akan ada gastrik. Gastrik, ada kebun perut, masalah sembelit. Sembelit ni kan biasalah orang puasa kadang-kadang kurang minum air, kurang makan sayur-sayuran buah-buahan. Jadi MANA boleh membantu. Yang ketiga, untuk kuatkan kita punya badan. Kuatkan kita punya badan tu maksudnya adalah untuk orang yang ada imun yang lemah, fizikal dia lemah, ada masalah tidur. Ni adalah fungsi-fungsi MENA semasa kita berpuasa. Seterusnya adalah JUS1. JUS1 ni kita tahu dia anti keletihan. Dia nak bagi kita tenaga. Kita bertenaga daripada, sebab tenaga tu akan datang daripada buah asli sibatan. Kita ambil daripada sumber asli, buah-buahan, iaitu daripada buah sibatan. Okay, yang kedua adalah mengawal fungsi gastro-usus. Kita akan galakkan penyerapan nutrien dalam kita punya badan dan juga penghadaman keseluruhannya. Yang ketiga, kuatkan badan dan juga sistem imun. Saya rasa ada yang dah tahu kan, ramai dah tahu kan, JUS1 ni memang bagus untuk kita punya immunity badan kita. Ada 8 vitamin utama, termasuklah flavonoid sibatan. Ini saya pun dah cuba dah sewaktu berpuasa. Memang betul-betul bagi kita tenaga. So cara minum dia semasa kita berpuasa ataupun semasa bulan Ramadan, ni saya galakkan adalah 1 gelas kecil semasa sahur dan juga 1 gelas kecil semasa berbuka sebelum makan berat ataupun 1 jam selepas makan berat. Sebab saya nak jaga kandungan gula. Kalau kita makan berat kemudian kita minum JUS1, gula tu akan spike terlalu tinggi kan. Jadi ni saranan saya untuk minum JUS1 lah. Untuk orang yang minum melalui sudu pun boleh digalakkan juga. Okay, seterusnya adalah intestin. Intestin ni fungsi dia kalau untuk mereka yang nak ambil semasa bulan puasa, dia akan meningkatkan padaman kita dan juga mencegah sembelit. Untuk saji kopi, dia boleh bagi kita tenaga, bantu untuk masalah saluran darah tadi dan juga yang ketiga meningkatkan metabolisme. Okay, untuk 4 produk ni adalah saya sarankan mengikut atas anda, depends on anda semua nak ambil produk mana. Saya sarankan 4 produk ni sewaktu kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi anda boleh pilih. Jadi saya rasa untuk topik kesihatan kekal bertenaga semasa berpuasa pada malam ni, saya harap boleh ikuti semua tips-tips yang saya kongsikan tadi. Apa nak makan, apa kena buat, tu yang saya boleh kongsikan. Jadi seterusnya adalah aktiviti-aktiviti SN1 yang ada pada minggu ni. Hari esok, seperti biasa, senior kawan nutritionist saya, Kinsley Chan, dia akan bercerita tentang produk Bell ataupun nama baru dia D-Bell. Untuk siapa yang berminat, ajak ramai-ramai datang join Zoom dia pada pukul 8.30 malam esok hari Rabu.
Kalau rasa macam nak berminat tahu lebih lanjut lagi tentang produk Dibel yang akan dibuat dalam bahasa Chinese ataupun Mandarin, boleh join Zoom dia esok. Okay, dan untuk mereka yang akan pergi ke Bali esok, saya nak ucapkan tahniah kerana layak dan juga semoga anda semua berseronok dekat sana. Esok nak pergi pagi kan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semua pemenang-pemenang ataupun mereka yang layak untuk dapat pergi ke Bali. Okay, jadi saya rasa sekejap saya ada chat. Okay, sama-sama Cikgu Mi. Okay, jadi saya rasa tu saja pada saya. Harap semuanya ada dapat info baru tentang kita berpuasa. Dan saya ingin terima kasih kepada semua yang join Zoom saya pada malam ni. Saya minta maaf kerana kita mula agak lewat sikit tadi sebab kita tunggu orang lain masuk. Jadi terima kasih pada semua yang join Zoom pada malam ni. Nantikan Zoom-Zoom yang akan datang. Dan untuk sepanjang bulan puasa ni, tidak akan ada Zoom Melayu yang diadakan sebab kita ingin bagi kehormatan kepada mereka yang nak melakukan tarawih pada bulan puasa ni. Jadi itu saja daripada saya. Okey, nanti saya WhatsApp PDF Cikgu Mi. Okey, sama-sama Cik Fazil. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.